Okey ya. Macam mana kita nak mendiagnose penyakit dan pesakit? Okey, ini adalah satu perkara yang penting. So, yang pertama, sebelum kita memulakan sesi rawatan, kita perlu memberi sedikit tazkirah pendek kepada pesakit tentang menjelaskan akidah. Okey, kita kena bagi dia sedikit tazkirah penyakit yang merupakan ujian. Okey, kita nak kenapa kita sakit dan kenapa kita nak bacakan ayat ruqyah? Kerana syaitan ni dia boleh masuk ke dalam tubuh badan kita. So di mana satu hadis, syaitan mampu bergerak dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah, dan aku risau sekiranya syaitan mencampakkan sesuatu sangkaan buruk dalam hati kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So syaitan ni dia akan masuk dan mengganggu kita. Syaitan, jin sihir, jin saka ke dalam pembuluh darah kita. Dia akan membisik-bisikkan rasa serabut, rasa malas solat nanti-nanti, rasa was-was yang berlebihan. Dia akan mencampakkan sangkaan-sangkaan buruk ke dalam hati kamu berdua. Okay? So antara serangan-serangan syaitan tadi, dia akan menyerang kita punya nafsu kita. Okay? Disebabkan dia menyerang nafsu kita, tak kisahlah serangan nafsu ni diluas. Nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu ego, nafsu amarah. Dia akan ganggu akal pemikiran kita, di mana akal pemikiran kita akan merosakkan sistem rohani kita. Syaitan juga dia akan ganggu fizikal kita, badan kita, fizikal kita. Jadi rasa tak larat nak bangun, nak tidur saja, baca Al-Quran kita muak dan sebagainya. Dia akan ganggu sistem mentadbir kita. Sistem mentadbir ni sistem yang kita tak boleh kawal. Contohnya jantung kita. Gangguan syaitan tadi dia akan mampu ganggu jantung kita. Kita jadi tiba-tiba cemas, berdegup kencang, tiba-tiba kita jadi khawatir, takut yang melampau. Dan benda-benda ni akan efek, memberi kesan kepada jasmani kita. Okey, tadi yang pertama, kita memberi sedikit tazkirah ringkas kepada pesakit. Yang keduanya, kita nak berinteraksi dengan pesakit sebelum kita buat rawatan ruqyah. Antara soalan-soalan yang kita boleh tanya kepada pesakit, apa yang dia mimpi? Dia mimpi binatang, dia mimpi ular. Ular tu kejar ke? Ular tu belit ke? Mimpi harimau ke? Harimau kejar, harimau belit. Ada tak mimpi-mimpi hantu yang mengerikan? Mimpi-mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi-mimpi lorong sunyi. Ini adalah sebagai salah satu guideline. Rasanya saya menapis dalam grup tanda-tanda ketika tidur dan tanda-tanda ketika jaga. Itu yang lebih panjang sikit lah. So daripada mimpi-mimpi ni, simptom-simptom ni lah kita dapat mengenal pasti dia ni memang sakit, dia ni memang ada masalah. Orang yang ada gangguan jin, dia tak akan ada gangguan tu tanpa simptom. Dia ada gangguan jin saka, tapi tak ada simptom apa. Saya memang ada gangguan jin saka, Ustaz, tapi tak ada mimpi, tak ada mimpi tu, tak ada mimpi ni, semua tak ada. So agak mustahil macam tu. Penyakit mesti ada simptom. Kita demam, kencing manis, sakit jantung, ada simptom-simptom dia. Doktor pun akan cek melalui simptom-simptom tu juga. So